Saudara, tular baru-baru di internet baru-baru ini sebenarnya berkenaan dengan PhD yang tidak diiktiraf dan PhD itu dikeluarkan oleh Universiti Putra Malaysia. Mujur Lensa IPT menjadi platform untuk menjawab segala persoalan dan juga tidak untuk mencari salah ataupun yang betul, tapi sebenarnya untuk memberikan pencerahan, sama ada mencerahkan yang belum cerah ataupun mencerahkan sisi yang digelapkan. Dua perkara berbeza. Jadi untuk topik nilai sebuah PhD hari ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Ismi Arif Ismail, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Syah menjemput. Alhamdulillah. Prof, berkenaan dengan isu yang tular baru-baru ni, dekat mana sebenarnya kelemahan UPM sendiri dalam hingga berbangkitnya isu PhD itu sendiri? Okey, terima kasih. Mungkin saya boleh betulkan kenyataan kelemahan itu sebenarnya bukannya kelemahan dari pihak UPM. Yeah. Dan saya ingat perkara berkenaan telah pun tular sebelum ini, dan ini sebenarnya adalah pusingan yang kedua. Dan Round kita, 2 sebenarnya kita pun dah membetulkan persepsi masyarakat umum. Sebenarnya tidak ada apa-apa masalah ataupun kelemahan pun di pihak universiti. Sebenarnya timbul silap faham antara graduan berkenaan apabila membawa scroll beliau untuk mendapatkan pekerjaan di luar negara. Sebab sebenarnya kalau kita nak kata kualiti PhD di universiti di Malaysia ini, kita sentiasa berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh agensi kelaikan Malaysia, Malaysia Qualification Agency. Jadi tidak timbul sahih atau tidak PhD yang dihasilkan oleh UPM, sama saja seperti mana PhD yang dikurniakan oleh universiti-universiti lain di Malaysia, kerana kita melalui standard prosedur yang sangat ketat dan yang sangat berkualiti. Prof, secara konseptualnya, apa sebenarnya intipati dalam memegang segulung ijazah kedoktoran PhD ni? Apakah kita katakan memegang satu kepakaran kedoktoran PhD ini sebenarnya dalam bidang pendidikan ataupun lesen untuk naik pangkat ke, apa ke, macam mana dalam institusi awam ni? Okey, terima kasih Syahid. Saya akan cakap daripada perspektif saya sebagai graduan PhD, kemudian saya sebagai pensyarah yang menyelia tesis PhD, dan juga sebagai pentadbir universiti yang selalu terlibat dalam urusan pentadbiran penghasilan pelajar-pelajar lah. Yeah. Jadi kalau saya boleh buat kesimpulan secara ringkas dan padat, ijazah Doktor Falsafah ni adalah manifestasi kesarjanaan seseorang individu. Apa yang saya maksudkan dengan manifestasi adalah calon-calon berkenaan telah pun menunjukkan tahap kesarjanaan yang tinggi, sebab apabila kita sampai ke peringkat PhD, seseorang itu mempunyai kemahiran untuk menerokai sesuatu permasalahan, kemudian membentuk objektif untuk menyelesaikan masalah berkenaan, kemudian mendapatkan metodologi yang paling sesuai untuk menjawab persoalan berkenaan, dan akhirnya dengan dapatan-dapatan yang dikumpul, akhirnya dibuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Jadi proses daripada mula mengenal pasti masalah sehinggalah membuat kesimpulan ni bukan kaleng-kaleng lah. Maksudnya dia melalui proses yang sangat dengan izin rigid, sangat teliti, dan diselia oleh pensyarah-pensyarah pakar untuk memastikan kualiti tesis yang dihasilkan tu memang benar-benar memenuhi tahap penyelidikan yang tepat dan mantap. Ya. Kalau kita ikutkan UPM dan di antara RU, Research University yang lain pun kata rasanya kualiti penyelidikan tu sendiri bukan kaleng-kaleng juga rasanya kan, memang dah sedia maklum. Jadi kalau kita ikutkan dalam isu yang bangkit baru-baru ini, ia sebenarnya mengganggu gugat kredibiliti penilaian PhD UPM tu sendiri. Dan kalau kita ikutkan macam mana kaedah untuk kita nak menilai sebuah PhD itu, dan siapa panel penilai dan sebagainya. Okey. Kalau kita lihat dalam penghasilan sesuatu tesis, ia perlu melalui proses
penyelidikan yang sangat berencana. Jadi kalau saya boleh kupas macam saya sebut tadi, daripada satu bab ke satu bab tu, daripada mula membicarakan tentang latar belakang kajian, kemudian menyatakan apa masalah yang hendak diterokai, kemudian dinyatakan pula apakah objektif yang cuba untuk dicapai dalam sesuatu projek penyelidikan. Kemudian Syai bab 2 tu di mana kita buat sorotan literatur, di situlah calon-calon ni membuat pembacaan, membuat sorotan, ulasan secara kritikal, dan di situlah kita lihat kebitaraan dan kebijaksanaan calon itu terselah. Maksudnya kaedah beliau menyatakan penghujahan dan sebagainya. Dan kemudian daripada sorotan literatur ini bergerak kepada apakah metodologi yang paling sesuai, bagaimanakah kaedah untuk membentuk instrumen kajian, bagaimana untuk mendapatkan data berkenaan, dan akhirnya data-data yang telah dikutip dipersembahkan dalam bab dapatan dan perbincangan sebelum akhirnya ditutup dengan kesimpulan, implikasi dan cadangan. Jadi proses ini sangat tersusun dan sistematik, dan kita jangka seseorang yang mendapat Doktor Falsafah itu PhD ini sepatutnya telah pun memiliki kemahiran saintifik menyelidik yang berkualiti, dan bagaimana untuk memastikan yang hasil penulisan tesis ini berkualiti, kita ada pemeriksa-pemeriksa tesis yang dilantik dalam kalangan sarjana tersohor di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi kalau saya boleh simpulkan, proses semak imbang itu berlaku daripada peringkat penyediaan proposal hinggalah kepada penghasilan tesis, dan selalunya kita selesaikan dengan proses peperiksaan lisan, viva, di mana kita boleh lihat kemahiran berhujah, kemahiran mempertahankan kajian dilaksanakan oleh calon-calon berkenaan. Ya. Kalau kita ikutkan, itulah daripada awal hinggalah akhir, bukan satu tempoh yang singkat dan juga bukan satu proses yang mudah kita kata. Namun bagaimana pengiktirafan itu mungkin diguna pakai oleh ijazah untuk ijazah PhD? Adakah dapat daripada akreditasi daripada MQA dan mungkin CQA daripada UPM sendiri? Bagaimana? Ya, betul. Jadi sebab tu setiap universiti ni kita ada pusat jaminan kualiti yang memastikan proses pembentukan sesuatu program itu dan penghasilan graduan-graduan sama ada di peringkat bachelor, sarjana ataupun PhD dilakukan secara teliti. Dan kita di UPM, kita punya pusat jaminan kualiti ni CQA lah. CQA ni bekerja rapat dengan agensi kelaikan Malaysia yang saya sebut tadi tu, yang MQA. Dan MQA akan mengawal selia segala prosedur pentadbiran sesuatu program akademik itu, nak memastikan supaya hanya yang berkualiti saja yang dapat kita tetapkan di universiti-universiti dan juga di IPT. Jadi saya rasa memang kita bekerjasama rapat dengan agensi kelaikan Malaysia, dan saya difahamkan agensi kelaikan Malaysia juga selalu membuat dengan izin engagement dengan agensi-agensi kelaikan di peringkat antarabangsa untuk memastikan ijazah yang kita hasilkan di IPT awam ini di Malaysia ini bertaraf antarabangsa. Jadi tidak timbul isu ijazah kita tidak diiktiraf di luar negara. Sebab itu saya nak jawab soalan tadi itu. Sebenarnya ia hanyalah salah faham graduan berkenaan dan telah pun dapat diperbetulkan, sebab sebenarnya memang tidak ada masalah daripada segi kualiti PhD, Masters ataupun Bachelor yang kita hasilkan. Saya kira dalam bidang pendidikan, tak kira dari peringkat diploma hinggalah ke PhD sendiri pun, silibusnya kadang-kala lain daripada awal hingga ke akhir, sebab teknologi itu berubah dan juga ilmu pun makin lama makin menambah, ya tak Prof? Jadi dari segi kerelevanan PhD itu sendiri di pasaran sebenarnya macam mana? Okey, saya suka soalan tu. Sebab tu Syai dan juga hadirin yang menonton sekarang kan, di IPT kurikulum kita ni bukannya dia dia pegun. Kurikulum kita ni dinamik, ia sentiasa disemak. Dan kalau mengikut standard
praktis di IPT, setiap 5 tahun kita kena buat semakan semula kurikulum kita supaya kurikulum yang kita sediakan tu terkini, relevan dan mengambil cakna tentang perkembangan bidang-bidang berkenaan supaya ia selari dengan apa yang berlaku di industri, berlaku dalam komuniti dan sebagainya. Dan dalam 5 tahun tu pula, setiap tahun pula kita ada lagi proses-proses yang kita buat untuk memastikan penyediaan kurikulum dan juga the curriculum delivery program-program akademik kita ini sentiasa berada pada kualiti yang mantap. Jadi isu tak relevan tu saya rasa kita dah cakna, memang sebab tu semakan ni selalu dilaksanakan secara berkala untuk memastikan yang kita sentiasa mengikut peredaran dan perkembangan semasa. Stigma masyarakat Malaysia, Prof, kalau ambil PhD mesti jadi pensyarah. Kalau ambil PhD mungkin untuk naik pangkat katanya. Jadi apa sebenarnya yang boleh Prof komenkan daripada stigma ini? Baik, sebenarnya macam saya nyatakan tadi, PhD ni adalah satu latihan untuk memantapkan kemahiran saintifik, kemahiran menyelidik, kemahiran analytical untuk menerokai sesuatu permasalahan dan kemudian cuba mencari solusi kepada permasalahan berkenaan. Jadi ini yang kita cuba terapkan kepada calon-calon yang mengikuti pengajian Dr. Falsafah. Jadi bila kita bercakap tentang kemahiran analytical, sebenarnya bukan sahaja akademia sahaja tempat untuk lulusan PhD ini boleh menceburi. Sebenarnya mereka juga boleh pergi ke industri, boleh pergi boleh menjawat jawatan di agensi awam, boleh memimpin NGO, sebab akhirnya apa yang kita dapat lihat graduan-graduan PhD adalah kematangan untuk mempunyai kemahiran menyelidik, kemahiran saintifik, boleh troubleshooting dan akhirnya boleh mempersembahkan solusi. Jadi kalau boleh saya war-warkan, sebenarnya PhD ini adalah satu tiket ataupun laluan untuk kerjaya yang pelbagai. Tidak semestinya dalam akademia saja, tetapi juga boleh di pelbagai sektor. Baik. Kalau kita ikut, kalau Prof kata pelbagai sektor itu sendiri, PhD ni pun nak dapatkannya pelbagai cabang, pelbagai cara. Ada PhD TVET, PhD industri, PhD by research pun ada. Jadi perbezaannya macam mana, Prof? Dan macam mana ia boleh bersaing antara satu sama lain macam tu? Okey. Kita bila bercakap tentang di peringkat kedoktoran ni, kita ada doktor falsafah, kita ada juga kalau di bidang pendidikan tu kita ada doktor pendidikan, EDD EDD, dan dalam bidang kejuruteraan kita ada juga DEng, doktor kejuruteraan. Dalam bidang perniagaan kita ada DBA, Doctor of Business Administration. Setiap kedoktoran ni dia ada cabang-cabang pasaran dia. Sebab contohnya bila kita cakap tentang doktor falsafah, kita lebih menekankan kepada kemahiran seseorang calon untuk berfalsafah dan betul-betul menjurus kepada bidangnya dan menyerlahkan kemahiran penyelidikan itu. Tapi kalau kita tengok kepada doktor profesional tadi, macam doktor pendidikan, doktor engineering dan doktor business and administration, ini yang kita panggil sebagai professional doctorate. Dan di sini selalunya kalau kita lihat agensi-agensi korporat dan sebagainya, mungkin kita ada sedikit research tapi lebih kepada the professional operation. Nah, di situlah doktor-doktor dalam bentuk professional doctorate ni sangat sesuai. Jadi sebenarnya apabila kita menawarkan program-program kedoktoran ni pun, kita menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar memilih segmen mana yang mereka inginkan supaya akhirnya akan sesuai apa untuk mereka gunakan, aplikasikan setelah mereka bergraduat nanti. Adakah ia terhad, Prof, kemasukan untuk mengambil kedoktoran di UPM sendiri? Disaring ataupun bagaimana? Sememangnya untuk diterima sebagai calon kedoktoran ni, memang kita ada beberapa syarat-syarat kemasukan yang kita tetapkan supaya ianya sesuai dengan kualiti untuk masuk ke dalam bidang-bidang pengajian di peringkat kedoktoran. Jadi sememangnya memanglah kita meletakkan syarat-syarat, contohnya syarat minimum perlu mempunyai sarjana atau master untuk bergerak ke arah peringkat kedoktoran, ataupun ada juga beberapa antara universiti yang meletakkan even kalau di peringkat bachelor, tetapi kalau dah berada di kelas yang cemerlang, distinction, boleh kita pertimbangkan untuk terus
ke peringkat Doktor Falsafah setelah melalui beberapa proses saringan di peringkat awal program. Jadi akhirnya kita nak pastikan yang graduan-graduan yang kita hasilkan ni adalah graduan yang berkualiti dan mereka benar-benar mempunyai kelayakan yang sesuai untuk berada dalam fraternity kedoktoran berkenaan. Okey, baik. Prof, kita berada di penghujung segmen sebagai merangkumkan semuanya. Nilai sebuah PhD, apa yang Prof boleh rangkumkan? Kalau saya boleh rangkumkan, nilai PhD ini adalah satu manifestasi kemahiran analitikal yang dimiliki oleh seseorang. Sebab apabila seorang itu telah mencapai ke tahap PhD atau kedoktoran, apa yang kita boleh harapkan adalah individu berkenaan adalah seorang yang tidak membuat sesuatu keputusan dan tindakan secara sembrono, malah akan benar-benar cuba untuk menganalisis permasalahan yang cuba diterokai dan kemudian cuba mencari jawapan menggunakan kaedah-kaedah yang sistematik dan berkualiti. Baik, InsyaAllah. Terima kasih Prof. Terima kasih menjemput Syai. Sama-sama kasih. Lensa FPT. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ismi Arif Ismail, Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Putra Malaysia kerana sudi bersama kita pada hari ini. Itulah nilai sebuah PhD sebenarnya. Bukan segulung ijazah yang dinilai, namun selepas itu, selepas anda memegang segulung ijazah sarjana PhD, apa sebenarnya yang akan dilakukan dan apa sebenarnya yang akan anda pergi sebenarnya untuk membuktikan anda sebenarnya adalah doktor falsafah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Prof atas penerangan pada hari ini. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini Lensa IPT.